Kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mawsu'ah min Akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada perbincangan berkenaan kekuatan dan keberanian. Keberanian adalah dalil bagi berbaik sangka kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mawsu'ah min Akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada perbincangan berkenaan kekuatan dan keberanian. Keberanian adalah dalil bagi berbaik sangka kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sesungguhnya asal keberanian adalah dibekalkan oleh keimanan kepada Allah dan kesabaran. Oleh itu, keberanian adalah asas bagi segala keutamaan seperti pertolongan, semangat dan maruah. Kita membaca ayat-ayat di awal perbincangan kita berkenaan dengan kekuatan dan keberanian ini dalam suasana saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestin, lebih 30,000 dibunuh mati syahid. Lebih 60,000 cedera. Dan 7,000 memerlukan rawatan segera. Maksud rawatan segera, kalau rawatan itu lambat, kemungkinan besar mereka juga akan meninggal dunia. Ratusan masjid dihancurkan, dimusnahkan. Universiti dan sekolah dimusnahkan. Ladang-ladang dihancurkan. Dalam bahasa mudah, bumi Gaza, bumi Palestin itu, mereka usaha untuk hancur dan musnahkan, dan seboleh-bolehnya mereka ingin supaya bumi Gaza itu ditinggalkan. Seperti mana usaha jahat mereka ketika tahun 1948, tahun 1967, bila mereka berhijrah, mereka keluar, maka tidak ada lagi peluang untuk mereka kembali ke tanah air. Satu aspek yang boleh kita lihat di sini ialah tentang kekuatan dan keberanian. Tadi sebelum sampai ke masjid, saya baca satu laporan akhbar Malaysia lah, edisi negara kita ni. Tajuk besar berita tersebut ialah penduduk Gaza ni sudah putus asa. Saya dalam hati kecil saya, di mana poin kata penduduk Gaza ni putus asa? Setakat penelitian saya, pembacaan saya, kita ikuti serangan jahat ni selama 120 hari ini, yang kita lihat ialah kesabaran yang luar biasa.
Yang kita lihat ialah tawakal yang luar biasa. Memanglah mereka dihalau, mereka dibom, lari. Tapi bila dia lari dikatakan di tempat yang selamat, dia bom di tempat yang selamat. Tapi perkataan putus asa itu satu perkataan yang tidak sesuai dinisbahkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Sepatutnya perkataan yang digunakan ialah as-sumud, kekal berjuang, kekal bertahan, tawakal kepada Allah. Itu ayat yang tepat. Sebab itu kalau kita lihat dalam video-video, ramai daripada kanak-kanak, orang dewasa, wanita yang bersemangat wajah. Walau apa keadaan pun, kata mereka, kami tidak akan keluar dari bumi ini. Adakah itu perkataan putus asa? Perkataan itu menggambarkan keberanian, kekuatan dan semangat untuk mempertahankan tanah air yang tercinta. Allah menjelaskan bahawa sesungguhnya sesiapa yang berpaling daripadanya dengan meninggalkan jihad, dengan sendirinya Allah menggantikan mereka dengan orang lain yang lebih layak melaksanakannya. Dalam Al-Quran, dalam banyak surah, dalam banyak ayat, menggambarkan bahawa orang yang tidak mahu menjalankan tanggungjawab, sama ada soal jihad dengan harta benda, dengan nyawa, mereka enggan melaksanakan perintah itu, ianya tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita belajar bahawa ketaatan manusia semuanya kepada Allah. Andainya semua manusia beriman kepada Allah, tidak ada yang ingkar kepada Allah, ia tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Allah maha mulia, tak ada masalah. Begitu juga sekiranya seluruh manusia kufur kepada Allah, ia tidak mengurangkan apa-apa kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan bahawa sekiranya umat ini ataupun kelompok umat ini, kumpulan umat ini enggan melaksanakan tanggungjawab tersebut, Allah akan hantar orang lain untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Kita ambil dua contoh ayat. Ayat yang pertama yang kita petik daripada surah At-Taubah ayat 39, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak pergi berjihad, Allah akan menyeksa kamu dengan azab yang pedih. Dan dia, yakni Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Yastabdil qauman ghairakum. Yastabdil qauman ghairakum. Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Ayat yang kedua berkenaan dengan infak. Dalam surah Muhammad ayat 38, Allah Ta'ala sebut, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum.
Kamu ini adalah orang yang diseru agar menginfakkan harta benda kamu kepada jalan Allah. Maka ada antara kamu yang berlaku bakhil, kedekut. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Orang bakhil itu, dia bakhil untuk diri sendiri. Dan ingatlah Allah Maha Kaya, sedangkan kamu semua orang miskin. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu adalah fakir. Fakir maksudnya lebih teruk, lebih susah daripada golongan miskin. Baik, wa in tatawallau. Ini yang kita sebut tadi. Jika kamu berpaling, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Maksudnya, kalau kamu tidak mau berinfak ke jalan Allah, belanja harta ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu kedekut, kamu bakhil, maka Allah kata dia adalah Al-Ghaniyyu. Dia Maha Kaya. Dan dia Allah ini akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang bersifat boleh berjihad, boleh menginfakkan sebagian harta untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan seorang rasul yang menunjukkan kepada kita tentang keberanian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan nanti. Cuma pada masa yang sama, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohi keberanian yang ada kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Urwah ibnu Zubair berkata kepada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, beritahu kepadaku kekejaman yang paling teruk dan dahsyat yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apa bentuk kejahatan yang mereka pernah buat? Jadi Abdullah bin Amr bin As ni dia cerita sebelum Nabi berhijrah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, waktu orang Islam lemah, waktu orang Islam tak ada kuasa. Ketika itu Abdullah ibnu Amr ibnu As menceritakan ketika Nabi sedang solat di hijir Kaabah, Uqbah bin Abul Mu'id datang dan melilitkan bajunya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencekik Rasulullah dengan keras. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan menarik bahunya dan menolaknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, adakah kamu ingin membunuh orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita lihat keberanian yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun ketika itu Islam masih belum mempunyai kekuatan, belum ada negara, belum ada kekuasaan. Dan keberanian adalah sifat para nabi dan juga rasul alaihimussalatu wassalam. Sesungguhnya keberanian adalah sifat yang agung dan perhiasan bagi setiap para nabi. Antara bentuk keberanian itu ialah keberanian dalam perkataan dan juga perbuatan. Yang kedua, keberanian dalam menyatakan perkataan yang hak dan menerangkan kebenaran. Yang ketiga, keberanian di medan pertempuran.
Yang keempat, keberanian menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan. Dan yang kelima, keberanian di dalam apa yang perlu ada pada sifat keberanian ini. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut contoh-contoh yang ada kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam berkenaan dengan sifat keberanian ini. Kita ambil beberapa contoh dalam ruang yang ada pada malam ini. Yang pertama, kita ambil contoh daripada Nabi Nuh alaihi salam. Allah menceritakan macam mana Nabi Nuh alaihi salam pernah berkata kepada kaumnya seperti yang disebut oleh Al-Quran. Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun. Maksudnya, wahai kaumku, siapa kata ni? Nabi Nuh alaihissalam. Wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana Allah jualah aku berserah diri. Itu tawakal. Oleh itu tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Nak buat-buatlah kejahatan padaku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terangan. Sesudah itu bertindaklah terus terhadapku dan jangan kamu tunggu-tunggu lagi. Ini cabaran yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya di sini ialah keberanian yang ada kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim, bagi banyak contoh. Nabi Ibrahim antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 57 dan juga 58. Nabi Ibrahim dengan berani bersumpah kepada kaumnya, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alnahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Lalu dia, yakni Nabi Ibrahim ini, memecahkan semuanya beketul-ketul kecuali sebuah berhala mereka yang besar supaya mereka kembali kepadanya. Karena dalam ayat yang lain sengaja ditinggalkan itu supaya kaumnya berfikir. Ketika mereka menuduh Nabi Ibrahim, kamulah Ibrahim yang memecahkan berhala-berhala kami. Maka jawab Nabi Ibrahim, sebenarnya yang pecahkan berhala ni bukan aku. Yang pecahkan berhala ni ialah berhala besar dipecahkan berhala-berhala kecil. Fabuhital ladzi kafar. Tergamam orang yang kufur sebab mereka dapat berfikir dengan secara logik. Benda yang jamat, benda yang beku, dia tak boleh beri mudarat, dia tidak boleh memberi manfaat. Ini keberanian yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam telah diajak debat oleh seorang yang melampaui batas, menyembelih anak lelaki,
membiarkan wanita hidup dan menggerungkan kaum lelaki, yaitu Fir'aun yang takabur, yang pernah menyatakan seperti yang disebut oleh Allah, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tertinggi, dan telah memuncak kebodohannya sehingga dia berkata, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun pula berkata, wahai orangku, wahai pengikut-pengikutku, aku tidak mengetahui ada bagimu sebarang Tuhan selain aku. Adakah selepas kata-kata seperti ini, Nabi Musa kecup perut? Nabi Musa tidak berbuat apa-apa? Jawapannya tidak. Bayangkan, makhluk yang sangat zalim, yang sangat takabur, yang mengaku dirinya Tuhan, yang mempunyai pasukan daripada bomoh-bomoh ataupun tukang sihir saja, seperti disebut di tafsir, puluhan ribu yang dimiliki oleh Fir'aun ahli-ahli sihir. Tapi Nabi Musa alaihi salam tetap menyampaikan risalah kebenaran ini kepada Fir'aun, yang akhirnya dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah contoh, uswatun hasanah, qudwah hasanah. Rasulullah adalah manusia yang paling berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani dalam perkataannya, lalu menerangkan kebenaran dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Di tengah-tengah kafir musyrik yang menyembah berhala dan mengagungkan patung-patung, Nabi ajak ani'budullah ni, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dalam saat ketika itu kaumnya berpandangan bahawa Tuhan itu banyak. Tuhan itu ada perantara-perantara. Dan bagi orang Quraisy ketika itu tidak logik, Tuhan tu ada satu. Bagi mereka tak logik kerana Tuhan tu mesti ramai. Tuhan yang banyak kerja, takkan satu. Dalam keadaan begitu, dalam kejahilan yang begitu pekat, Rasulullah SAW menyampaikan bahawa baginda adalah nazir. Baginda adalah sebagai pemberi berita amaran kepada mereka. Rasulullah SAW menghadapi segala rintangan di jalan Allah. Rasulullah SAW seorang yang sabar dan berani, yang hanya mengira pahala daripada Allah dalam segala sesuatu yang mengenainya, dan dia tidak takut di jalan Allah menghadapi celaan orang-orang yang mencela. Syariat yang baginda bawa adalah bersifat anjal dan mudah. Dengan keanjalan dan kemudahan, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya dengan sifat yang baik ini dan melarang mereka melarikan diri daripada perang dengan larangan yang keras. Rasulullah SAW memohon perlindungan daripada Allah untuk dijauhkan daripada sifat penakut dalam banyak tempat. Jadi banyak doa-doa Nabi itu, Nabi minta perlindungan supaya dijauhkan daripada sifat penakut. Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya untuk menjauhi 5 perkara, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkannya dengan berdoa. Doa
yang diajar oleh Rasulullah SAW ada dalam riwayat Al-Bukhari. Apa doanya? Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. 5 perkara semua. Nabi ajar supaya kita ni dijauhkan daripada 5 perkara. Apa 5 perkara tu? Kita cuba lihat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada sifat bakhil. Aku memohon perlindungan kepadamu daripada sifat penakut. Aku memohon perlindungan kepadamu dikembalikan pada usia yang hina. Dan aku memohon perlindungan daripada fitnah dunia. Dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. Nabi didik kita ni, melalui doa pun ada pendidikan, ada pengajaran. Ini hebatnya doa yang diajar oleh baginda SAW. Doa-doa yang diajar baginda, doa yang jelas. Dia tak berbelit-belit, bahasanya tak susah. Doa yang mengajak kepada kita supaya sama-sama kita fikirkan. Yang pertama, supaya Allah jauhkan kita daripada sifat bakhil. Jadi sudah tentu kita mohon pada masa yang sama supaya Allah hiaskan kepada kita sifat mahmudah, iaitu menjadi orang yang pemurah. Kita mohon perlindungan daripada sifat penakut. Maka lawan kepada penakut ialah mudah-mudahan Allah hiaskan kepada kita sifat berani. Dan kita minta perlindungan daripada Allah dikembalikan pada usia yang hina. Apa maksud usia yang hina ni? Seboleh-bolehnya kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi umur yang panjang, umur yang diberkati. Betul. Tapi tidaklah sampai ke peringkat umur yang panjang ni sampai memberi kehinaan kepada kita. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah panjangkan umur kita 120 tahun. Saya beri contoh yang mungkin payah kita nak capai. Apa yang akan berlaku pada kita 120 tahun? Mungkin kita sendiri tak boleh menguruskan diri kita. Mungkin kita bercakap pun benda yang mengarut. Mungkin tindakan-tindakan kita tidak disukai oleh anak kita, cucu kita, cicit kita. Sebab dalam keadaan umur seperti itu, ya, kita minta kepada Allah berkati umur, panjangkan umur, betul. Tapi kita nak, kalau boleh, kita mohon kepada Allah janganlah sampai ke peringkat umur yang disebut oleh baginda SAW. Begitu juga kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada kita fitnah dunia. Fitnah ni bahasa Arab, kalau terjemah Melayunya ialah ujian dunia. Bukan fitnah yang kata-kata fitnah orang tu. Ujian dunia. Dunia ni darul ibtila, tempat kita diuji. Kita mohon supaya ujian itu kita lalui dengan baik. Dan akhir sekali ialah kita mohon kepada Allah supaya Allah beri perlindungan kepada kita daripada azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat Nabi, bahawa ketika dia berjalan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat pulang daripada Hunain,
Orang Badui mengerumuni baginda sambil meminta-minta. Hingga beliau terdesak dan tertolak ke pokok samurah, yakni sebatang pokok yang berduri. Orang Badui itu merampas selendang baginda SAW. Ya, merampas selendang Nabi. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, "A'tuni ridai. Lau kana li adadu hadhil 'idati na'aman laqasamtuhu bainakum. Thumma la tajiduni bakhilan wala kazzaba wala jabanan." Rawahul Bukhari. Nabi kata, berikan balik kepada aku selendang aku tadi. Sekiranya ada padaku ternakan, kalau betul ada ternakan, sebanyak pokok berduri ini tentu akan aku bahagikan antara kamu. Tak ada masalah pun, kata Nabi, kalau ada. Kemudian barulah kamu dapati aku seorang yang tidak bakhil. Aku bukan dan tidak penipu dan bukan pengecut. Jadi perkataan yang ingin kita lihat di sini ialah Nabi bukan seorang pengecut, bahkan Nabi seorang yang berani. Anas radhiyallahu anhu, sahabat baginda, menyebut bahawa Rasulullah adalah manusia yang paling baik, paling berani, paling dermawan. Apabila penduduk Madinah berasa takut, Nabi adalah orang pertama menaiki kuda. Anas berkata, kami dapatinya, yakni Rasulullah SAW, seperti laut. Jadi sahabat Nabi yang bernama Anas ni, dia buat perumpamaan Nabi ni ibarat laut. Apa maksud ibarat laut ni? Iaitu kecepatan Nabi memberi pertolongan. Maksudnya di sini ialah Nabi bukan sekadar memberi pertolongan, Nabi cepat memberi pertolongan. Dia ada beza kan? Memberi pertolongan, memberi bantuan sifat terpuji, betul lah. Tetapi cepat memberi pertolongan, memberi bantuan, satu lagi sifat yang baik yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Allahumma nazala nasruk." Qala al-Barra, "Kunna wallahi idha marra al-ba'su nattaqi bihi wa inna syuja'a minna alladhi yuhadhi bihi," atau kama qala. Kata Nabi, aku adalah Nabi dan ini bukan pembohongan, dan aku adalah anak Abdul Muttalib. Maknanya keturunan Abdul Muttalib. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Al-Barra berkata, apabila peperangan semakin berkecamuk, kami mendapat perlindungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang berani adalah orang yang berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh keberanian yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar berani, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang bersikap positif, berpandangan positif. Dia melihat Nabi ni, baginda ni melihat sesuatu positif, benda yang positif pada satu hari. Walaupun ketika itu dugaan sedang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat kisah yang pernah diceritakan oleh Al-Barra ibnu Azib
Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menggali parit. Ini dalam peperangan Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Kami pun menggalinya. Kami mendapati sebuah batu yang tidak dapat dipecahkan oleh cangkuk. Ada satu batu yang tak boleh dipecahkan. Kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat dah cuba nak pecahkan, tak dapat. Beritahu kepada Rasulullah. Baginda pun datang sambil membawa cangkul. Baginda bersabda, Bismillah. Nabi baca Bismillah. Sambil memukul batu itu dengan sekali pukulan. Lalu sepertiga batu itu pecah. Dengan satu pukulan, sepertiga batu itu pecah. Baginda bersabda, Allahu Akbar. U'titu mafatih Syam. Wallahi inni la ubsiru kusurahal humras sa'ah. Kata Nabi, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Aku telah diberikan kunci-kunci Syam. Maksudnya, Nabi nak nampak satu hari kota Syam akan dibuka. Padahal ketika itu, jangan nak kata nak dapatkan Syam. Yang nak mempertahankan Madinah ni belum pasti lagi. Tapi Nabi sudah melihat perkara-perkara yang akan berlaku pada masa depan. Demi Allah, aku melihat istana-istananya yang merah dan luas. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi macam mana istana yang ada di Syam yang warnanya merah dan luas. Itu baru 1/3. Kemudian baginda bersabda, Bismillah, pukulan kedua. Sambil memukul batu itu dengan sekali lagi pukulan. Lalu sepertiga batu itu pecah, baginda bersabda, Allahu Akbar. U'titu mafatih Faris. Wallahi inni la ubsiru kusural madainil abyad. Allah Maha Besar. Aku telah diberi kunci-kunci Parsi. Demi Allah, aku melihat istana Madain yang putih. Kemudian, untuk kali yang ketiga, Nabi SAW bersabda, Bismillah, sambil memukul batu itu dengan sekali lagi pukulan, lalu sepertiga batu itu pecah. Baginda bersabda, Allahu Akbar, U'titu mafatihal Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwabas San'a min makani hadhas sa'ah. Allah Maha Besar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Kita pun tahu Yaman sekalipun antara negara umat Islam yang dibuli, yang diserang oleh kuasa besar. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu San'a yang besar dari tempatku ini. Hadis ni boleh difahami dalam banyak bentuk. Yang pertama ialah macam mana memulakan sesuatu perkara itu dengan basmalah. Dengan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, dalam tafsir Fatihah, di awal tafsir Fatihah, beliau menyebut bahawa orang mukmin bila baca Bismillahirrahmanirrahim ni, bila dia buat satu pekerjaan, dia rasa yakin Allah sentiasa membantu urusan tersebut. Allah melihat.
Apa yang kita lakukan memberi semangat kepada kita, memberi dorongan kepada kita. Begitu kehebatan basmalah ini, perkataan ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah pengajaran hadis ni, Nabi mengajar kepada kita walaupun dalam keadaan kesusahan, dalam kesukaran, kita mesti melihat masa depan yang positif. Kita kena fikir yang susahnya sekarang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesukaran itu akan ada kesenangan. Bersama kesukaran itu akan ada kesenangan. Inilah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir kita mengambil contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keberanian, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa Ikrimah bin Abu Jahal ni? Anak Abu Jahal. Abu Jahal yang dia tak beriman. Ikrimah ni dia beriman, tapi dia beriman agak lewat. Bila tu? Waktu Nabi masuk buka kota Mekah, dia baru beriman. Sampai setengah orang sangsi, betul ke dia ni beriman? Orang sangsi. Tapi kisah ni menjelaskan siapakah Ikrimah. Ikrimah, ceritanya ketika perang Yamud, Khalid pergi menemui Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qa'qa' ibnu Amrin untuk mulai perang. Lalu mereka berdua mengucapkan syair sebagai pemberi semangat dan menyuruh untuk bertarung satu lawan satu. Semua pahlawan turun daripada kuda masing-masing dan perang pun bermula. Cuba lihat kata-kata Ikrimah ni tuan-tuan. Ikrimah menyeru dengan penyesalan. Dahulu aku telah memerangi Rasulullah pada setiap peperangan. Adakah aku hendak melarikan diri daripada kalian? Siapakah yang akan berjanji setia untuk mati? Seramai 400 orang pembesar kaum muslimin dan pahlawannya mengucapkan janji setia padanya. Kemudian diikuti oleh pakciknya Al-Harith ibnu Hisham dan Dhira bin Azwa. Mereka bermati-matian di bawah pimpinan Khalid berjuang sehingga semuanya cedera. Lalu didatangkan Ikrimah kepada Khalid dan diletakkan kepalanya di atas pahanya. Kemudian didatangkan Amr bin Ikrimah lalu diletakkan di atas tangannya. Khalid mula menyapu muka mereka dan mencucukkan air ke tekak mereka. Allah meredai Ikrimah yang syahid pada perang Yarmouk. Mati syahid pada perang Yarmouk. Imam Syafi'i ketika mengulas kematian Ikrimah ni, Imam Syafi'i kita menyebut Ikrimah ikut serta dalam perang Yarmouk dan berperang bersungguh-sungguh, kemudian mati syahid, dan mereka menemui di tubuh Ikrimah ni lebih 70 tikaman. Ini adalah sahabat Nabi SAW menggambarkan kita bukan melihat bila bermula, tapi kita melihat pengakhirannya. Maka sebab itulah kita mohon kepada Allah, doa kita yang biasa kita sebut, kita mohon kepada Allah supaya Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Mati husnul khatimah, mati yang baik, kesudahan yang baik. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, kita tawakuf perbincangan kita sambung insya-Allah pada bulan hadapan. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.